Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So pada hari ini kita akan belajar topik differentiation bagi subtopik implicit differentiation. So implicit differentiation So apakah perbezaan di antara implicit differentiation dan juga differentiate biasa? So perbezaannya adalah dalam implicit differentiation equation kita mempunyai two variables. So kalau kita lihat ada variables of x dan juga variable of y. So bagaimanakah untuk kita cari derivative untuk implicit? Okey, kita lihat pada contoh 26 terlebih dahulu. So instruction of the question is find dy dx in term of x and y. So bermaksud kita kena differentiate pada kiri dan kanan kita punya equation. Okey, so kita akan kena differentiate kan. Let's say for example d over dx for left hand side y cube plus 6x equal to differentiate with respect to x for x squared. Okay. So kalau saya kecilkan lagi, so kita akan dapat differentiate with respect to x pada y kuasa 3 tambah differentiate with respect to x untuk si x and then differentiate with respect to x untuk x kuasa 2. Okay. So kalau kita lihat, okay, so ada sedikit perbezaan di sini dengan differentiate biasa. Apabila kita nak differentiatekan y kuasa 3, dia akan jadi seperti ini. So kita akan dapat 3 ni kita bawa ke hadapan. So 3 and then y kuasanya tolak 1 jadi 2 and then darabkan dengan differentiate y itu dapat dy dx. Okay, so ini adalah hasil kepada differentiate with respect to y cube. Okay, then plus bagaimanakah differentiate with respect to x pada 6x, so kita akan dapat 6 sahaja and then differentiate with respect to x pada x squared kita akan dapat 2x. Okey, kemudian untuk dapatkan dy dx, apa yang perlu kita lakukan adalah jadikan dy dx sebagai subjek. So langkah seterusnya saya boleh buat 3y squared dy dx bersamaan dengan 2x minus 6. Okey, and then untuk jadikan dy dx sebagai subjek, saya perlu bahagikan 3y kuasa 2 ke sebelah kanan, sebelah kanan equation. So dapatlah 2x minus 6 over 3y squared. So this is the final answer. Okay, semudah itu saja. And then kita cuba pada contoh yang kedua, soalan B. Soalan B iaitu 3y squared plus 2y plus xy equal to x cube. Okey, so saya salin soalan terlebih dahulu. So kita akan dapat differentiatekan pada kiri dan kanan equation. So dapatlah 3y squared plus 2y plus xy and then differentiatekan di sebelah kanan equation juga iaitu differentiate x cube. Okey, so kita separatekan satu persatu supaya kita dapat differentiate satu persatu. So differentiate 3y squared plus differentiate 2y plus differentiate xy equal to differentiate x cube. Okay, so saya dah separatekan satu persatu term by term and then langkah pertama yang kita akan pergi adalah kita nak melihat bagaimana kita nak dapatkan hasil hasil differentiate 3y squared. Okay, 3y squared ni apabila kita differentiatekan, so 2 kita bawa ke hadapan, kuasanya dibawa ke hadapan and then darabkan dengan 3 and then kuasanya tolakkan 1, so dia akan dapat y saja and then darabkan dengan differentiate y, differentiate y itu sendiri, so dia akan dapat dy dx. So dia ada tempat dy dx di belakang dia. Okay, and then differentiate 2y kita akan dapat 2 times dy dx plus, so ini special case sikit. So memandangkan kita ada two variable sekali, bermaksud x darabkan dengan y, so kita kena apply product rule. So uv prime plus vu prime. So let's say saya lakukan pengiraan ini di luar, so di sini saya lakukan, so differentiate xy kita akan menggunakan product rule. So differentiate x, so uv prime, so kita akan dapat x times dy dx plus
y times 1. So itu adalah hasil differentiate x, y. So yang ini kita gunakan product rule. So product rule kita apply. So kita masukkan semula hasil kita ke atas. So kita akan dapat plus x dy dx plus y equal to differentiate x cube. So kita akan dapat 3x squared. Okay. So kalau kita lihat, okay, kita mempunyai banyak ada term yang mempunyai dy dx. So dy dx ada dy dx. So macam mana kita nak kumpulkan supaya jadikan dy dx sebagai subjek? Yang tiada dy dx kita kumpulkan di sebelah kanan. So saya akan dapat hasilnya iaitu, okay, ini saya sambung kat sini. So dia akan dapat 6y dy dx. Okay, kita bawa ke sebelah kanan lagi. Okay, and then tambahkan 2 dy dx and then plus x dy dx and then sama dengan 3x squared minus y. Okay, so saya dah kumpulkan yang ada dy dx setempat, yang tiada dy dx setempat. Okay, the next step apa yang saya boleh buat adalah saya boleh factorizekan dy dx itu keluar di sebelah left hand side. So dia akan jadi dy dx. So di dalam akan tinggal jadi 6y plus 2 plus x equal to 3x squared minus y. Okay, so jadikan dy dx sebagai subjek. So yang dalam kurungan yang saya bawa ke sebelah kanan equation, kita akan bahagikan dia. So dia akan jadi 3x squared minus y over 6y plus x plus 2. So this is our final answer. Okay. Kita lihat pada contoh yang seterusnya iaitu example 27 yang mana melibatkan exponential function dan juga logarithm function. Okay. Tapi kita masih dalam implicit differentiation sebab dalam kita punya equation terdapat two variables iaitu x dan juga y. So kita lihat pada soalan A. So y squared x plus e to the power of 2y times x squared plus 2y equal to 0. So untuk term pertama dan juga term kedua kita perlu gunakan product rule. So yang ni kita perlu gunakan product rule sebab dia ada two variables yang bersama. So kita terpaksa gunakan product rule. So dua ni kita kena gunakan product rule. Okay. So jalan kerja akan jadi sedikit panjang . Okay. So kita differentiate yang pertama iaitu y squared x . So y squared x. So kalau kita pecahkan dua dia akan jadi u satu, yang satu lagi adalah v. And then mengikut product rule hasilnya adalah dy dx bersamaan dengan uv prime tambah vu prime. So kita akan dapat yang pertama adalah uv prime. So uv prime adalah u darabkan dengan v prime. Okay, so u tak berubah iaitu y kuasa 2 darabkan dengan v prime. So bila saya differentiatekan v prime saya akan dapat hasilnya 1. Okay, tambahkan dengan vu prime. So vu prime v adalah x darabkan dengan u prime. So u bersamaan dengan y kuasa 2. So differentiate y kuasa 2 saya akan dapat 2y yang didarabkan dengan dy dx. Ingat bila kita differentiate y dia ada dy dx di belakangnya. Okay, so kita dapat baru yang pertama untuk y squared x. And then kita lihat pada term yang kedua. Okay. Term yang kedua iaitu e squared 2y times x squared. So yang ini pun kita perlu guna product rule. So u dan juga v. Okay, so mengikut hukum product rule, okay, hasilnya adalah uv prime tambah vu prime. Okay, so kita tambahkan. So uv prime bermaksud u adalah e kuasa 2y tambahkan dengan darabkan dengan v prime. So differentiate x kuasa 2 saya akan dapat 2x. Okay, tambahkan dengan vu prime. So v kita adalah x kuasa 2 darabkan dengan u prime. So u prime adalah e kuasa 2y. So macam mana nak differentiatekan exponent to y? So mudah saja. Kalau ingat balik macam mana nak differentiate exponential, salin semula e kuasa 2y darabkan dengan differentiate kuasa. So darabkan dengan differentiate 2y kita akan dapat 2 dy dx. Okay, darabkan 2 dy dx. And then
So dah selesai term kedua, kita pergi kepada term ketiga, iaitu differentiate 2y itu sendiri. So 2y ni kita boleh differentiate terus. So kita akan dapat hasilnya adalah tambah 2 dy dx. Dan samakan dengan kosong, differentiate kosong, kita akan dapat 0 juga. Okay, so sekarang ni apa yang perlu kita lakukan adalah kita kumpulkan yang mempunyai dy dx setempat, yang tidak mempunyai dy dx setempat. Okay, so kita akan apply benda ni. So kita akan pindahkan mana-mana yang tidak melibatkan dy dx pada satu kawasan dan yang ada dy dx pada satu kawasan. So yang pertama, sebelum kita asingkan, kita expand terlebih dahulu. So y squared times 1 akan dapat y squared. Okay, and then tambahkan dengan 2xy darab dy dx, and then plus 2x e to the power of 2y plus, okay, kita akan dapat 2x squared e 2y dy dx plus 2 dy dx equal to 0. Okay, so sekarang jadi cantik sikit kita punya equation. So saya kena pasti yang mana tiada dy dx dan yang mana ada dy dx. So saya akan highlightkan yang tiada dy dx. So y squared tiada dy dx. So yang ini tiada dy dx. And then 2x e to, times with e to the power 2y tiada dy dx. So yang ini kita pindahkan di sebelah kanan. So hasilnya kita akan dapat, iaitu so 2xy dy dx tambahkan dengan 2x squared e to the power 2y dy dx plus 2 dy dx bersamaan dengan, okay, yang tiada dy dx saya pindahkan ke sebelah kanan. So saya akan dapat negative y squared minus 2x e to the power of 2y. Okay, so kita dah kumpulkan mengikut kumpulan. And then pada sebelah kiri equation, pada left hand side, saya boleh factorizekan dy dx keluar. So saya akan factorize dy dx keluar. So yang tinggal di dalamnya adalah 2xy plus 2x squared e to the power 2y plus 2 equal to negative y squared minus 2x e to the power 2y. Okay, so saya bawa ke atas lagi. And then apa yang perlu kita lakukan adalah menjadikan dy dx sebagai subjek. So dy dx bersamaan dengan, okay, negatif y kuasa 2 tolak 2x e to the power of 2y bahagikan dengan the whole equation yang ada dalam bracket ni. So kita akan bahagikan ke sebelah kanan. So dia akan jadi bahagi 2xy tambah 2x squared e to the power of 2y plus 2. Ok, so kita jadikan dy dx sebagai subjek. So inilah jawapan akhir kita bagi contoh 27A. So yang melibatkan exponential. Okay, kita pergi kepada contoh yang seterusnya, iaitu yang melibatkan ln ataupun log. So kita salin soalan terlebih dahulu. So soalan yang diberi adalah y squared equal to ln x squared plus y squared. Okay, so ini soalannya. So kita akan differentiatekan kedua-dua belah, memandangkan dia adalah implicit sebab dia mempunyai two variables. So kita akan differentiate x dan y. Okay, so kita mulakan dengan differentiate yang di sebelah kiri equation, iaitu y kuasa 2. So differentiate y kuasa 2, kita akan dapat hasilnya 2y darabkan dengan dy dx. So macam mana dapat y? 2 tu buat ke depan, kuasanya tolak 1, darabkan dengan y itu sendiri, iaitu differentiate dy dx. Okay, sama dengan okay, bagaimana kita nak differentiatekan di sebelah kanan equation ni untuk ln? So ada cara dia sendiri, iaitu 1 over bracket, iaitu x kuasa 2 tambah y kuasa 2 darabkan dengan differentiate yang di dalam bracket. So darabkan dengan differentiate yang di dalam bracket, iaitu x squared plus y squared. So itu cara untuk kita differentiate log ataupun ln. Okay, and then
kita akan dapat hasilnya adalah 2y dy dx bersamaan dengan 1 per x kuasa 2 tambah y kuasa 2. And then kita differentiate terlebih dahulu x kuasa 2 tambah y kuasa 2. So differentiate x kuasa 2, kita akan dapat 2x. Okay, so kita akan dapat 2x. And then differentiatekan 2y, kita akan dapat 2y darabkan dengan dy dx. Okay, so mesti ada dy dx di belakangnya selepas kita differentiatekan y. Okay, so what happen then adalah kita boleh buat apa? Kita boleh kumpulkan untuk cari dy dx yang ada dy dx setempat. Okey, bagaimana kita nak buat dia? So langkah pertama, saya akan darabkan 2x tambah 2y dy dx ini dengan 1. So dia akan jadi 2y dy dx bersamaan dengan 2x plus 2y dy dx over x squared plus y squared. Okey, itu yang pertama. Okey, so seterusnya apa yang berlaku adalah saya boleh bawa penyebut ni ke sebelah kiri equation supaya kita boleh kumpulkan yang ada dy dx setempat. So 2y dy dx bersamaan darabkan dengan x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Okey, sama dengan 2x plus 2y dy dx. Okay, and then apa yang kita boleh buat, kita expand equation kita yang berada di sebelah kiri. So kita akan darabkan yang pertama 2y dy dx darabkan dengan x kuasa 2, kita akan dapat hasilnya 2x kuasa 2 y dy dx, okay, tambah 2y kuasa 3 dy dx sama dengan 2x plus 2y dy dx. Okay, so apa yang kita boleh buat lagi? Kita nampak kita dah ada yang ada dy dx dan ada yang tiada dy dx. Bermaksud kita boleh kumpulkan dy dx tempat yang tiada dy dx tempat. So let's say for example, saya kumpulkan yang ada dy dx di sebelah kiri equation. Okay, so saya akan dapat 2x squared y dy dx tambah 2y cube dy dx tolak 2y dy dx bersamaan dengan 2x. Okey, so kemudian saya nampak apabila saya dah kumpulkan dy dx tempat, saya boleh factorizekan dy dx keluar. So dy over dx saya factorizekan, tinggallah yang di dalam iaitu 2x squared y, okay, tambah 2y cube minus 2y equal to 2x. Okay, equal to 2x. Okay, and then jadikan dy dx sebagai subjek. So saya akan dapat hasilnya adalah dy dx bersamaan dengan 2x over 2x squared y plus 2y cube and then minus 2y. So inilah hasil derivatif kita. Okey, untuk contoh example 27. Okay, kita sambung kepada example yang ke-28. So ada 3 contoh iaitu A, B dan C. So kita lihat pada soalan A terlebih dahulu. Okay, find dy dx for A set x plus set y equal to 1. Okay, kita salin soalan terlebih dahulu. So A set x plus set y equal to 1. So menggunakan ada 2 variables, maksud dia adalah implicit differentiation. So apabila kita differentiate y, akan ada dy dx di belakang dia. Okay, so langkah pertama sebelum kita mulakan differentiate, so kita ubah dahulu bentuk set ini menjadi bentuk kuasa. So kita akan jadi x kuasa 1/2 tambah y kuasa 1/2 bersamaan dengan 1. So kita akan differentiate pada kiri dan kanan kita punya equation. So let's say for example, for the first term saya differentiate x to the power of 1 over 2. So kita akan dapat 1/2x. 1/2 tolak 1 akan dapat negatif 1/2. Okay, so itu hasil differentiate untuk term yang pertama. Tambahkan dengan term yang kedua iaitu differentiate y kuasa 1/2.
1/2 saya bawa ke hadapan, and then y kuasa negatif 1/2. 1/2 tolak 1 akan dapat negatif 1/2. Darabkan dengan, ingat ada dy dx apabila kita differentiatekan untuk y. And then differentiate 1 akan dapat 0. So kita dah dapat differentiate kiri dan kanan equation. So apa yang perlu saya lakukan? Jadikan dy dx sebagai subjek. So saya akan jadikan dy dx sebagai subjek. So yang tiada dy dx saya kumpulkan ke sebelah kanan. So hasilnya saya akan dapat y to the power of negative 1/2 dy dx bersamaan dengan negatif x to the power of negative 1/2 over 2. Okay. So and then apa yang saya perlu lakukan adalah jadikan dy dx sebagai subjek. So kita akan dapat hasilnya adalah negatif x to the power of negative 1/2 over 2 kita bahagikan dengan y to the power of negative 1/2 over 2. Okay. So apabila kita simplifykan dia, okay, so 2 yang di bawah ni kita boleh cancel out kan. Okay. Tinggallah bentuknya adalah negatif x to the power of negative 1/2 divided by y to the power of negative 1/2. Okay. Then saya akan positifkan ke semua kuasa. So x akan jadi positif ke bawah dan y akan jadi positif apabila saya bawa di ke atas. So jawapan akhir saya akan dapat negatif y to the power of 1/2 over x to the power of 1/2. So this is our final answer. Okay, semudah itu saja. Itu untuk contoh A. Okay, lihat pada contoh B. Contoh B. So soalannya adalah x squared plus y squared equal to 4. So saya salin soalan terlebih dahulu. So B bersamaan dengan x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 4. So ada two variables, ada x dan y, bermaksud kita akan differentiatekan mengikut cara implisit. Apabila differentiate y, akan ada dy dx di belakangnya. So kita differentiatekan term yang pertama, x squared, kita akan dapat 2x. Okay, dapat 2x. And then differentiatekan y squared, kita akan dapat 2y darabkan dengan dy dx. And differentiate 4 ataupun constant, kita akan dapat 0. Dan jadikan dy dx sebagai subjek. So 2y dy dx bersamaan dengan negatif 2x. So dy dx bersamaan dengan negatif 2x divided by negatif 2y. And then kita boleh simplifykan dengan cancel out 2. So jawapan akhir tinggallah negatif x over y only. So this is our final answer untuk soalan B. So semudah itu saja kita buat implicit. And then kita pergi kepada soalan C. Soalan C iaitu xy. Okay, saya salin dahulu. So xy, C adalah xy plus x minus 2xy equal to 10. Okay, so kita bawa ke sebelah kanan. Okay, so kita akan differentiatekan kiri dan kanan equation. So ada dua variable, so bermaksud implicit. Okay, tapi untuk first term kita perlu guna product rule. Sebab dia ada two variables yang bersama, iaitu x dan y. Begitu juga dengan term yang ketiga pun kita perlu gunakan product rule. So kita akan buat 1/1. Okay, so kita lihat bagaimana hasilnya. So differentiate xy. So saya bawa xy keluar. So xy dia mempunyai two variables yang bersama. So kita akan menggunakan product rule, iaitu yang ini u, yang ini v. Okay, so mengikut product rule dia akan jadi uv prime tambah vu prime untuk derivatif dia. So uv prime yang pertama, so kita adalah uv prime. So u adalah x dan v prime kita apabila kita differentiatekan y, kita akan dapat 1 darabkan dengan dy dx. Okay, so itu yang pertama untuk uv prime. Tambahkan dengan vu prime. So v kita adalah y dan u prime kita apabila saya differentiatekan akan dapat x, differentiate x akan dapat 1. Okay, so ini adalah hasil differentiate xy menggunakan product rule, iaitu uv prime tambah vu prime. So uv prime tambah vu prime. Okay, kita pergi kepada term yang kedua. So term yang kedua,
iaitu X. Okay, X, differentiate X akan dapat 1. So ini differentiate seperti biasa saja. Okay, so tak ada masalah. So kita pergi kepada term yang ketiga, iaitu negative 2xy. Okay, so negative 2xy, okay, saya bawa ke sini. Negative 2xy. Okay, memandangkan ada dua variable yang bersama, so saya terpaksa pisahkan dia, satu U, satu V. Okay, so kita terpaksa menggunakan product rule. Okay, sebab dia ada dua variable yang bersama. Okay, so U kita adalah negative 2x, so bermaksud V kita adalah Y. So UV prime, so saya akan dapat negative 2x darabkan dengan V prime, iaitu 1 darabkan dengan dy dx, iaitu differentiate y akan dapat 1 darab dy dx. Okay, tambahkan dengan vu prime. Okay, v kita adalah y, so v kita adalah y, and then u prime kita adalah negative, u adalah negative 2x, so bila jadi u prime dia akan jadi negative 2 only. So okay, saya dah differentiate ketiga-tiga term yang berada di sebelah left hand side. So kita pergi kepada right hand side, differentiate 10 akan dapat 0. Okay, dan apa yang perlu saya lakukan adalah saya akan simplify dahulu, ataupun kita darabkan dahulu. Yang mana kita boleh darab? Yang pertama kita akan dapat x dy dx. Okay, untuk term yang pertama. Untuk term yang kedua, tambah y, and then plus 1, and then negative 2x dy dx, and then minus 2y equal to 0. Okay, so apakah langkah seterusnya? Saya akan kumpulkan yang ada dy dx di satu tempat dan yang tiada dy dx di satu tempat. So let's say for example yang tiada dy dx saya bawa ke sebelah kanan. So hasilnya akan dapat x dy dx minus 2x dy dx bersamaan dengan negative 1 minus y, plus 2y. Itu yang di sebelah kanan. Dan yang di sebelah kiri saya lihat kita boleh factorizekan dy dx. So saya keluarkan dy dx. So yang di dalamnya akan tinggallah x minus 2x, x minus 2x. So saya akan dapat di sebelah kanan adalah negative y, negative 1, negative y tambah 2y akan dapat negative y only. So and then jadikan dy dx sebagai subjek. So negative 1 minus negative y over x minus 2x, bahagikan dengan x minus 2x. Dan saya lihat pada denominator kita boleh selesaikan. So kita akan dapat jawapan akhir adalah negative 1 minus y over negative x. So kita dapat semudah itu saja jawapan akhir kita apabila kita dah siap differentiate. So kita dah selesai 3 soalan, iaitu A, B dan C. So kita lihat pada contoh yang seterusnya, iaitu example 29. So saya rasa yang ini saya ingin jadikan sebagai latihan untuk kamu. So ini adalah DIY. So DIY, so kamu boleh cuba sendiri. So sampai sini saja untuk sesi kita pada petang ini. So berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.